Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so direction ni dia cara nak identify. Kalau saya punya cara adalah saya akan marking daripada hujung ke hujung. Saya bagi contoh. Kita tengok kat sini. Sekejap, korang nak pair apa? Kita main korang punya pair lah. Kita santai malam ni. Korang nak pair apa? Saya buat depan korang. Nak main goal? Oh, sini ramai kaki goal dengan kaki DJ. Okay. Kita fokus kat goal dengan DJ dulu. Kita tengok hala tuju dia. Tu lah. Jangan conteng tolong padam balik. Kesian kat lain yang tengok. Dah lah video ni rekod. Bila korang conteng nanti yang lain pun tengok terganggu. So, siapa conteng Sekejap, saya nak padam disable annotation. Okay, kita tengok pun. Ya, saya tutup balik. Okay. Okay dah. Okay. Jadi, macam ni tau. Kalau nak tengok direction ni, saya bagi satu contoh Kita try main, kita buat dekat harga yang lepas dulu. Lepas tu kita tengok kat harga yang semasa. Okay. Okay, nampak Saya full screen kan. Okay, nampak? Saya bagi contoh. Nampak? Ini goal. Goal tengah turun tau. Goal turun. Dia tengah sell ni. So trend dia tengah sell. So kita tak boleh buy. Faham tak? Korang kena follow sell. Sell. Lepas tu, korang tengok Nampak dia buat satu support kat sini. Kan? Dia buat satu support. Lepas tu, dia pecah atas. Kan? Dia pecah atas, nampak dia menaik kan? So sekarang ni, momentum tengah buy tau. So kita kena keep on buy. Okay? Faham tak? Jadi, korang marking tempat dia first pecah tu, korang kena marking tau. Saya bagi contoh, nampak Saya marking ni Saya marking sini. Okay. Nampak Saya marking tempat dia first pecah tau. Dia dah turun, first breakout. Lepas tu dia naik dengan kuat balik, saya akan marking situ. Faham tak? Nanti one day harga akan datang situ balik. Faham tak? Dia naik. Lepas tu dia junam. Kan? Dia junam, nampak tak? First dia pecah ni. Nampak? Saya marking. Okay. Nampak tak? Dia datang balik kat tempat harga first mula-mula terjadi. And then dia naik, dia kejar balik tempat harga first turun. Faham tak? Ini direction, main end to end, hujung ke hujung. So, korang dah tahu direction. Faham tak? Macam ni kan. Dia turun, korang tahu dia nak masuk sini. So, kita main sell lah. Sell. Lepas tu bila dia dah start naik, kita dah tahu lah, dia naik, ada kemungkinan besar dia akan kejar atas ni. So, dia akan keep on, kita buy sampai sini. So, nampak? Nampak tak? Dia turun ni, kan dia first letup naik. Dia pecah atas kan, nampak? Marking balik betul kan?
Nampak? Dia pecah atas, naik, dia turun, sampai sini balik. Okay. Lepas tu, waktu dia first naik ni, nampak tempat fur dia pecah ni. Kan dia naik balik kan? Dia naik balik. Faham tak? Benda ni, apabila dia tu kan dia first naik kan? Okay, ni dia first turun, dia break benda ni. Nampak tak? Dia turun, sampai kat sini, dia naik balik, dia kejar atas ni. Lepas tu, dia turun, patutnya ini tempat buy betul tak? Tapi dia pecah. Faham tak? Bila dia pecah, setup ni akan flip jadi sell. Faham tak? Nampak? Dia turun. Lepas tu dia buat kenaikan semula. Dia pecah atas kan? Dia pecah atas. Nampak? Dia kejar sini. Dia turun. So kita tahu lah, ni akan turun. Dia akan pergi ke tempat mula-mula ni. So kita tarikkan line. Tarik kan? Nampak? Di sini. Dia pecah. Dia pergi sini. Okay, clear tak? Sekejap, saya jawab soalan sebab benda ni agak memeningkan sikit sebab ni kita tengah belajar advance. Okay, saya baca sekejap. Kita tengok kat meja pen, real life, macam nak tahu dia sampai bottom. Zone tu berapa saya tak nampak, macam nak tahu dia pecah kat sana. Okay, maksudnya go respect dengan marking cuma dapat H4 je. H4 nak kena swing ke? Okay, saya faham. So ramai tak clear apa saya cerita, zone dia tak nampak, berapa jauh nak marking. Okay, baik. Okay, macam ni saya tunjuk balik. Saya padam Okay. Cara dia nak main adalah apabila harga akan datang balik dekat permulaan tau. Faham tak? Harga akan datang balik kat tempat permulaan tu. Okay, saya bagi contoh. Korang tengok Saya akan marking bila tempat dia first dia berubah trend. Faham tak? Okay, sekarang ni tengah down trend. Kita bahas mula Sekarang ni tengah down trend. Down trend. Kita sell. Lepas tu, korang boleh nampak ada satu candle hijau naik dengan kuat. Dia break zone resistance sebelah ni. Lepas tu dia akan continue naik. Maknanya apa? Trend berubah. Trend nak start jadi buy. Dia nak buy sampai bila? Sampai ke resistance. Actually benda ni boleh pakai kat semua time frame. Saya akan tunjuk nanti dekat lower time frame. Okay. So nampak tak? Sini macam saya akan marking zone. Nak senang, saya akan marking macam ni je besarkan. Tapi saya suka ambil body lah. Saya akan ambil body sampai body. Faham? Yang kecil-kecil ni. So nampak So bila harga naik, kita tahu harga bila dia naik kan, one day harga akan masuk sini balik. Okay, kita buy. Sampai satu ketika, dia drop kuat. Nampak dia drop Dia drop, korang marking balik kat sini. Faham tak? Tempat dia mula pecah ni. Faham tak? Dia macam ni tau. Okay kan? Kalau contoh ni dia pecah dia datang balik sini, kita boleh buy sini kan. Tapi kalau dia pecah, orang boleh pakai zone ni untuk sell tau. Faham tak? Dia daripada buy, dia flip jadi sell. Faham? Kita tengok So sekarang ni, dia datang balik dekat zone mula-mula pecah. Faham tak? So kita main sell. Korang kena main sell sampai ada satu candle macam ni. Faham tak? Nampak tak? Dia masuk zone. Kalau zone korang betul, dia akan tendang tau. Dia akan tendang balik. So ini tandanya trend nak berubah. Faham tak? Naik. Lepas tu kita main buy. Kita kena tahu dia akan kejar sini balik. Faham tak? So, dia dah kejar sini nampak? Okay, kita ubah marking. Nampak tak? Dia first tendang ni.
Saya marking daripada body sini, tempat mula-mula dia pecah ni. Saya tarik balik. Okay. So dia boleh dijunam balik. Dijunam, nampak tak? Dia pecahkan zone ni. Okay, saya alihkan sini. Okay, nampak? Dia dah tendang balik, kita tahu dia akan sampai ke support ni. Tapi kat support ni, dia nak buy atau sell, itu kita tak tahu. Kita kena tunggu satu confirmation. Confirmation dia apa? Bisa ada dia pecah zone ni, ataupun dia melakukan rejection macam ni. Sum. Dia buat macam ni, kita tahu lah. Dia nak naik. Selagi tak ada candle yang kuat macam ni kan, kau janganlah masuk. Kemungkinan dia pecah. Faham tak? So dia dah macam ni, dia tendang, kita tahu dia nak naik atas. Tengok dia naik. Sampai dia turun semula. So nampak sini kan candle ni, dia first pecah apa? Zone sini. Okay. Okay, nampak? Patutnya sini kita buy, betul tak? Tapi nampak dia masuk bocor. So zone ni kita akan tukar kepada sell. Faham? Nampak? Dia naik balik, kita sell. Nampak dia turun kan? Lepas tu nampak sini dia tengah turun dalam trend, dia start apa yang nampak? Dia ada satu pecahan kuat. So kita marking ke bawah ni. Kau nampak tak? Saya punya zone, harga akan datang balik kat situ. Itulah direction end to end. Faham tak? Korang kalau pergi PC, benda ni yang mahal. Faham tak? Direction. Hala tuju market. Nampak tak? Dia dah sampai, kita buy sampai sini. Kita sell pula. Sell sampai sini. Faham tak? Maksudnya follow je SNR DH4. SNR. Sekejap. Kalau shadow boleh ke marking body atau shadow? Saya marking body. Nak main shadow pun boleh. Sebab kita bukan yang terbuy. Kita tunggu satu confirmation. Faham tak? Satu rejection yang kuat. Tak kisahlah zone besar ke kecil. Kalau ada impact dekat dalam zone korang betul lah tu. So H4. Yes, saya main H4 nak tunjuk korang arah market. Benda ni boleh pakai kat lower time frame juga. Yes. Memang follow SNR. Tapi kena SNR tu SNR yang betul lah. Faham tak? Sebab everywhere is support and resistance. Resistance, support, resistance. So how do you identify your support and resistance? How accurate is your support and resistance? So kalau SNR korang accurate, boleh je. Okay, sekarang boleh. So kita dah tunjuk dekat market yang lepas. Kita try tengok kat market sekarang, market semasa. Cuba. Okay, saya pun cubalah analisis depan korang. Kita tengok macam mana. Okay, so kat sini kita nampak. Sini zone memulai pecah, nampak? Okay, ada possibility gold akan sampai sini balik. Ataupun okay, nampak sini nampak satu pecahan yang kuat kan. So nampak reject. Lepas tu dia break. So ada kemungkinan dia akan sampai sini. Tapi bagi saya zone ni dia dah pakai tau. Pakai. So saya rasa dia tak akan ambil sini. Dia akan ambil atas ni. Sebab gold ni dia ni satu masalah dia suka ambil ujung-ujung kalau kamu perasan. Macam dulu
currency lain, dia sentuh jurnam kan. Tapi gold kalau dia sentuh, dia nak bagi keluar-keluar shadow-shadow, baru tu. Dia kalau manusia je ni dia kepala sikit lah. Nampak sini kan. So nampak ni zone buy kan. Kecil kan. Kecil sangat, so saya besarkan. Dia first pecah naik kan. Pecah naik. And then dia turun. Dia touch jurnam. So zone buy ni dia berubah menjadi sell. Faham tak? So dia naik, touch, dia sell. Tapi dia tak turun. Dia degil. Dia pecah atas. So sekarang ni dia pecah atas, dia pecah bawah balik. So saya rasa gold akan mungkin sampai dekat sini. Dia kat tengah-tengah ni kita boleh pakai support and resistance. Mungkin ni first pit stop dia ke. Sini ada satu support. Contoh kali lah. Oh ni color. Support and resistance become support. So sini dia nak ke sini, dia ada tool kat sini. Betul tak? Okay, so kalau sell kat sini, kita TP kat sini dulu. Faham? So kalau dia pecah ni, kita tahulah dia nak ke sini. Kalau dia sini, dia lambung atas balik, pun boleh jadi. Faham? So SNR tu pun penting jugalah. Dia kadang-kadang kan, kita tak ada setup yang 100% macam saya kata, okay ni akan kejar sini balik. Takut dia macam ni, faham tak? Dia turun, dia pecah atas. Pun boleh jadi juga. Okay. Kita tak ada jurnam. Tapi dia nak ambil ujung-ujung. Dia pecah, dia keluar, dia masuk balik. Jahat gol kan. Banyak kalau sub-sub. Oh, floating 170 pip. So kita tunggulah. Ini untuk intraday ke sesuai. Ini adalah direction tau. Bukan setup. Jadi direction ni adalah untuk korang faham market kat mana hala tuju dia. So bila korang dah faham macam mana direction, macam mana nak main trend, baru campur dengan setup. Yes, betul. Okay. Kita cuba tengok. Kita cuba tengok M50. H1 ke. Saya padam Kenapa ni? Ni kan. Dia pecah atas kan. Dia pecah atas. Jadi saya marking tempat zone mula-mula dia pecah tu. Nampak tak? Harga datang balik. Kat sini. So nampak dia turun dengan kuat ni. Dia pecah ni kan. Saya marking. Nampak? Harga datang balik. Kat sini. Dia turun. Dia naik balik. Lepas tu dia pecah. So dia ni pecah ni. Kita nampak kan. Waktu dia buat pecahan ni. Dia ada sini satu zone. Ada sini satu zone. So kita tunggulah macam mana. Faham tak? Direction ni power tau. Nak tengok apa lagi? Faham tak? Kita nak contoh lagi. Kita try, kita malam ni santai-santai. Kita tengok semua pair macam mana. Nak major pair? Nak apa? Euro USD? DJ pula. Okay, boleh.
Okay, tengok JJ Kita perhatikan JJ, kita masuk H4. Saya ambil H4 sebab H4 ni korang sebenarnya nak tengok betul-betul arah market adalah dekat daily, faham tak? Tapi nak tengok betul-betul arah market, kita boleh tengok sikit-sikit kat H4 dia nampak faham tak? Korang kena banyakkan berkawan dengan time frame besar, faham tak? Sebab time frame besar lah hala tuju market. Kita nak makan besar kan, kena makan kat time frame besar. Okay, kita tengok yang lepas-lepas. So macam JJ ni memang buy je. Nak tunjuk pun dia tengah momentum naik. Kita start di sini Kita start di sini. Nampak first pecah sini kan. Okay, waktu mula-mula nak naik kan. Tapi problem ni dia tak patah balik pun. Sebab apa? Momentum buy tengah kuat. Momentum buy tengah kuat betul. Pecah, patut nampak. Dia break. Ini kan satu zone resistance kan. Resistance nampak. Dia masuk, dia break dengan kuat. Betul. So ini adalah zone lah. Faham tak? Dia ni first pecah dia kan. First SNR yang kena pecah. Patutnya dia datang balik. Kat sini boleh sell tau. Tapi nampak ada pecah. Terpecah, zone sell ni betul jadi buy. So nampak dia jadi dinding kat sini. Lepas tu naik. Naik. Lepas tu dia turun. Dia turun ni kita tak nampak sangat ada SNR yang kena pecah. Tapi bawah ni kita nampak. Betul tak? So kita ambil ni. Sekejap. Saya alihkan sekejap. Kita tahu ada kemungkinan besar yang harga akan datang balik sini. Betul tak? Dia turun ni. Waktu dia start turun ni kita dah boleh agak. Harga kemungkinan besar akan sampai sini. Nampak? Kalau korang turun buy sini kan mampus. Naik ni siapa yang dapat kat sini dapat lah. Tapi kalau dia turun balik, orang baru nak masuk, memang KO lah, faham tak? Korang kena tunggu satu impact. Kita nak buy ni, tunggu satu impact buy, nampak? Dia tendang sekali, nampak candle H4 besarnya. Baru kita tahu. Dia nak naik. Okay, nampak? Dia naik, kita tahu dia nak kejar sini balik. Nampak? Dia kejar sini balik. So, tapi dia pecah balik zone ni kan. Dia pecah balik zone ni. So, zone ni sell, jadi zone buy. Faham tak? So, dia naik pun. Nampak? Dia naik sampai sini, betul tak? Sampai sini. Nampak? Dia ada pecah satu support. Turun kuat. So, kita dah tahu dah start downtrend. Alamak. Kejap-kejap. Battery low. Saya kena charge. Jangan terpadam. Jangan terpadam. Okay. Okay, so kita nampak dia dah start turun kan. Kita boleh agak harga mungkin sampai sini, betul tak? Ada kemungkinan besar. So korang analisis lah, nampak. Sini ada support. So kalau korang terlepas ni, dia pecah ni, sini kita boleh sell. Sell nampak sampai sini. So nampak kat sini, dia sampai resistant, dia buat satu zone, dia pecah kan. So marking zone tu, mungkin boleh pakai kat future. Kan nampak. So dia masuk zone, dia buat satu pecahan kuat. So macam ni. So kita tahu lah, dia mungkin akan menghala sini ataupun menghala sini. Nampak? Dia hala sini, dia turun. Lepas tu dia naik balik, dia pecah atas. Betul tak? Sini pun, sebab JJ memang trend tengah kuat tau buy. Memang gila-gila ni. So kalau kita ambil sini kan, nampak tak waktu ni dia fly kan? Kita marking sini. Tempat mula-mula pecah kan. Tapi dia tak ambil situ. Dia ambil sini ni zone. Kan, betul tak?
Dia turun sini. So kat sini kita cuba marking, kita tengok sini kan. Dia pecah sini kan, kita tengok dia sampai tak. Saya cuba marking Okay, nampak. Dia bila main direction ni, korang dah main direction kan. Time tu baru korang selit-selit dengan SNR semua, faham tak? Okay. Pening sikit lah sebab DJ tadi dia nak naik je. Faham tak? Dia tak kisah dari dia trend line ke SNR pun semua dia robohkan. Lepas tu dia dah terbang atas, bawah dia tak ambil. Dia terbang atas, bawah dia tak ambil. So itu maksudnya trend tengah kuat. Biasanya pullback tu zone kali ke berapa sebelum pecah. Max 3 kali lah. Okay Anwar. Okay sekarang ni saya cuba main kat GBP. Tak nak GBP lah, kita main Euro lah. Kita try Eurocat sampai pukul 10 ke. Okay, kali ni saya analisis Eurocat. Lepas tu saya campur dengan SNR dengan trendline. Kita cuba tengok, okay? Okay tak? Ke semua masih nak tengok macam mana direction lagi? Kalau semua dah faham, kita boleh campur-campur dengan setup. Mungkin faham sikit. Okay News kacau tak? Biasalah news. Kadang-kadang news tu bantu korang sampai dekat. Kadang-kadang news tu akan bantu korang tau sampai ke direction korang. Okay, saya tengah campur Eurocat. Kita main nak tunjuk contoh GBP dia tengah kuat ni. Jadi takut korang tak faham. Okay, kita tengok Eurocat. Kita usah daripada mana? Kita usah daripada sini lah. Okay, kat sini kan. Kita tengok sekejap. Okay, nampak tak? Dia start di sini. Kan? Market ada buat break satu support. Lepas tu harga datang balik. Sell. Lepas tu dia pecah atas. So zone ni boleh tukar menjadi buy pulaan. Nampak? Dia naik. Sini dia ada buat satu first pecah naik. So kita marking sini kecil ni. Cok ni. Okay. Lepas tu nampak ini dia naikkan kuat, dia pecah kat sini. So kita marking. Okay. So harga naik kan. Nampak permulaan. Nampak sebelum ni macam ni tau. Nampak tak? Harga main kat bawah ni. Lepas tu bila dia start pecah, boom, dia fly kan. So kita tahu one day harga akan datang balik situ. Kan? Harga akan datang balik sini. So sementara dia naik, nampak tak apa dia buat? Dia nak naik tu kita buy je lah. Selagi tak pecah, nampak? Nampak dia turun ni, dia turun, dia tak ada pecah mana-mana SNR pun. So jangan kata-kata nak sell. Nampak? Dia naik, dia turun, dia tak ada pecah mana-mana SNR. Tak ada pecah mana-mana trend line. Jangan kata-kata nak sell. Dia naik faham tak? So tapi kita boleh nampak zone ni kuat lah. Ini adalah satu zone support dengan resistance. Nampak? Resistance jadi support, jadi support. Okay. So dia turun. Okay, sini lah.
Saya nampak. Ya, apa aku buat ni? Ya, ni bias ni tak gerak. Lepas tu sini lah. Nampak? Sini kita nak identify kosong. Kita nak ambil yang first pecah yang ni, ini dah kacau. Nampak? Ini ada depan sekalian. So saya ambil ni, nampak? Dia turun ni. Nampak betul saya buat ni? Dia macam ni tau. Ini macam ni, macam ni, macam ni. Nampak? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi saya ambil benda ni. Tahu tak? Okay? Tak hilang lah. Tak clear. Okay. So, nampak? Dia turun. Dia datang balik. Nampak tak? Ini ada satu zone support dan resistance. Okay. Orang biasa sell kat sini. Tapi nampak? Dia naik atas dulu. Baru dia junam. Sebab tu pentingnya kita main direction sekali. Faham tak? Nampak? Dia pecah ni, kita tahu dia nak ke sini. So, kita sell je lah. Nampak tak? Dia pecah satu, support sini. So, marking sini. Siapa yang terlepas kat atas, tak apa. Boleh masuk lagi. Nampak? Dia pecah, kita sell sini. Nampak tak? Dia pecah support. Bila korang tahu direction, korang main SNR, kacang macam tu je. Sebab apa? Sebab korang tahu, kalau bila lawan arah tu pening sikit. Nampak? Dia pecah ni. Dia datang balik, kita sell. Sebab kita nak bagi sampai sini kan. Sampai sini. Okay, nampak? Sampai sini, dia dah start reject kan. Sampai sini dia reject. Dia reject ni atas. Okay, so dia dah reject ni atas. Ada dua possibility. Betul tak? Sebab ini sekarang nampak ada satu zone SBR, SNR yang sangat kuat. So harga mungkin menuju sini ataupun menuju sini. Kalau dia pecah ni, kita tahu dia nak ke sini. Kalau dia tak pecah ni, dia terbenam bawah. Betul? So nampak harga naik. Dia masuk zone ni, dia sell nampak. Boom. Siapa sell sini dapatlah profit. Tapi nampak, dia keep on naik. Dia keep on naik. Sebab apa? Itulah direction. Dia kadang-kadang orang pening tau main SNR. Dia pecah resistance, dia masuk balik semua. Sebab apa? Direction tu yang naik. Nampak? Jadi dia naik, dia buat ni, dia pecah bawah. So dia ambil satu zone sini, dia ambil satu zone sini. So kita marking sini pula kan. Ni saya padam lah. Okay. So zone ni dah tak relevan sebab dia dah kena kacau banyak kali. Kita cuba cari satu zone lain. Ya, saya ambil sini lah contoh lah. Sebab apa saya ambil sini? Nampak tak? Support, support, support. Patutnya kalau kat sini kita boleh buy. Tapi kalau pecah, kita sell. Simple. Faham tak? So zone ni dah pakai. Nampak? Dia dah lepak-lepak. Kita buang lah. So nampak? Dia turun. Dia pecah satu sini. Dia tinggal kat sini. Dia naik. Nampak dia buat satu pecahan kuat lagi. So kita marking lah sini. Mungkin harga akan datang balik dekat sini ataupun sini. Okey, dia dah turun sampai ke zone support kita. Kita nak buy ke? Kali dia bocor. Alamak, bocor ni. Bocor ni, kita counter je lah sell. Nampak? Sini, kita sell. Sampai ke tempat kita marking. Sampai tempat kita marking, kita relax dulu sehari. 4 jam, 8 jam. Berapa jam ni? 8 jam, 12 jam, 16 jam, 20 jam, 24 jam. Pum, terbang. Terbang, terbang, terbang. So ini adalah zone kita punya, kita tahu harga mungkin kat sampai sini atau kalau dia pecah ni dia sampai sini. Dia pecah sampai sini. Faham tak? Nampak dia naik, dia bocor resisten ni, dia pakai balik resisten ni untuk buy. Nampak? Naik. Nampaknya betul-betul dia masuk sini, dia junam. Nampak? Dia junam, dia break satu support. Nampak tak? Ni trend buy, saya kan. Sekejap, kita ambil ni. Nampak tak? Tempat mula-mula trend buy tu bermula, harga akan datang balik situ. Faham? Tempat bermulanya harga start turun ni, harga akan datang balik situ.
Faham? Kali dia turun. Dia turun. Okay, kita nampak kan? Dia turun sini. Dia turun lagi. So kat sini kita nampak apa? Ini ada satu zone senar. Betul tak? Resistant, support, resistant. So memang dia naik. Dia ada floating sikit. Sekali naik, dia sentuh ni, dia junam. Mungkin sebab news ke apa benda kan. Dia junam, and then harga naik balik. Cuba korang kaji kat belakang ni ada apa. Nampak tak sini ada apa? Ni ada satu zone tempat bermula. Faham tak? Tempat trend bermula. Sini, sini dengan sini. So harga datang balik. Nampak? Harga datang balik. Dia terus pecah ni. So kat sini kita boleh marking. Nampak sini. Sini ada satu tempat resistant betul. Sekali patutnya naik sini, kita boleh sell sini. Dia pecah. So kita swap ni jadi buy. Ni saya padam Okay. So dia dah bocor sini, kita dah tahu lah dia nak menghala ke mana. Dia nak menghala sini ataupun sini. And then dia masuk sini, yes dia junam. And then dia kejar atas ni. Dia kejar ni je, dia terus junam. Faham tak? Alamak, saya lupa campur dengan trendline lah. Mungkin trendline pun ada campur-campur setup kan. Campur dengan SNR je. Faham tak? Sir, macam mana tahu dia tak pecah? Sir cakap jangan sell. Mana? Okey. Sekejap, saya nak tanya. Siapa masuk kelas last week? Saya dah ajar pasal continuation trend kan? Betul tak? Ingat tak saya ada ajar continuation trend? Korang kena pakai benda tu. Okey, saya bagi contoh kita tengok Saya bagi contoh sekejap. Korang bila dah faham cari direction, korang kena faham cara nak follow trend juga. Setup nanti. SNR, kalian nanti. Dah faham guna trend, main end to end, hujung ke hujung, korang kena faham cara nak main continuation trend. Faham tak? Saya bagi contoh kita masuk M15. Korang tengok Sebelum tu kita sekejap, saya buat H1 dulu. Saya buat harga semasa ni. Kita nak main kat mana Kita main dekat sekejap. Sini M15 sampai tak? Sekejap, saya marking dulu Sekarang saya buka M15. Saya cerita buka M15 tak masuk Okey, M15 masuk. Alright. Okey, korang tengok First kali kita marking. Sekejap, saya tengah tengok. Saya start terus dengan M15. Okey. So, cara nak guna trend adalah kita combine kita start di sini Kita start di sini. Harga naik atas Dia naik atas kuat. So, kita jangan cari sell, faham? Jangan cari untuk sell. Maknanya kita cari untuk buy. Okey, nak buy kat mana? So, kita buat satu zone SNR. Kita nampak ini kan resistant. Nampak tak? Bila kau main trend, main direction, SNR mesti tune je. Okey. Okey, nampak Lepas tu kita buy. Korang kena keep on buy tau. Buy. Sampai kat sini kan. Okey, kenapa tu junam? Okey, kita ke belakang Kita ke belakang, kita tengok ada apa. Okeylah. Kita anggap ni satu adalah ni ada satu resistant Okey.
So sekarang ni harga dah sampai sini kan. Kita nak sell ke? Kita tak boleh sell tau. Sebab apa? Sebab momentum tengah buy. Korang kita siapa nak lawan momentum ni? Tak boleh. So kita kena tunggu apa? Kita kena tunggu dia break satu candle yang kuat. Faham tak? Momentum yang kuat. Okay, nampak tak sini? Saya bagi contoh Okay, saya masuk M5. Sekejap. Okay, nampak tak sini? Nampak tak sini ada satu candle momentum yang kuat. Saya marking Nampak Ada candle saya putih kanan. Nampak ada satu candle hijau terbang ni. Kan? Ini saya panggil momentum candle lah. Candle sebatang hijau kan. So, untuk kita sell, harga kena pecah ni dulu. Faham tak? Biasanya harga kalau pecah, momentum candle, dia akan pecah, dia akan touch, dia junam. Okay, tapi untuk case macam ni, kita nampak dia punya sekali pecah tak ingat dunia. So dia overseas dia akan ambil sini. So kita kena arrange kita punya SNR yang baru. Faham? Sekejap, mana ni hilang lagi. Okay, nampak tak sini? Ini ada satu zone support. Nampak tak sini ada satu momentum candle? Nampak tak dia naik dengan kuat, naik kan? Permulaan dia nampak. So dia pecah, kita sell. So nampak tak? Bila sell ni, korang kena follow trend. Kan ni dah berubah tau. Ini punya cerita dah basi. Kita kena main sell je. Okay. Kita sell lah, nampak? Dia pecah, naik sikit sell. Nampak? Dia pecah, naik sikit sell. Dia pecah, naik sikit sell. 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 Okay, korang nampak tak sini apa? Ini adalah satu resistant momentum candle. Nampak tak? Candle ni dia termasuk kuat ni. Dia junam kuat. Faham tak? Merah. Okay. So, selagi dia tak pecah ni, selagi tu kita sell. Faham tak? Tapi kita boleh nampak harga tengah mencuba nak tukar trend. Nampak tak? Support ni berapa kali dia try? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Dia nak pecah kan? Sekali akhir ni dia pecah juga. Tapi dia ambil zone yang sini. Kan? Dia ambil sini, dia turun. So nampak? Kalau dia dah start turun balik, kita sell lah, nampak? Sell. Main trend. Sell, nampak? Nampak? Dia memang naik ni. Tapi sampai resistance dia junam lagi. Sell. Okay. Sampai kat sini. Kat sini kita nampak, sini ada satu momentum candle. Okay, nampak tak? Ni pun dia naik. Kau nampak kan? Merah. Naik sini, dia turun. Dia cuba lagi, dia pecah. Okay, sekarang dia dah pecah ni. Dia nak menghala ke mana? Dia nak menghala SNR yang seterusnya. Ingat tak saya tadi SNR yang degil kan? Nampak tak? Dia ambil sini, dia turun. Lepas tu turun. Faham tak? Clear tak? Semua time frame boleh. Tapi korang kena faham lah. Faham tak? Dia macam ni tau. Apa saya cuba explain. Kan? Okay. So sekarang ni. Sini ada satu resistance. Maaf ya, tak cantik. Ini support. Okay. Harga naik. Kali korang tengok ada satu candle sebatang besar kan. Masuk zone. Okay, kita tak boleh terus sell kat sini. Sebab momentum tengah buy. Faham tak? Kan korang sell, dia jadi canggul. Ambil kau tak cerita banyak. Mampus. Kan, betul tak? So, korang kena bagi dia break satu
candle ada momentum macam ni, baru valid sell. Nampak dia pecah trend line dan pecah satu candle momentum, baru boleh sell. Turun, dia dah pecah trend line, pecah support. Okay, first dia memang ini direction tau, memang ini direction dia nak ke sini balik, mungkin ada chance besar. Tapi ada tol tau, nampak ni tol, ni tol, ni tol. Jadi daripada sini mungkin ke sini. Lepas tu dia buat pening dia, turun balik. Lepas tu buat pening dia, lepas tu dia naik balik. Dia naik balik, nampak sini ada satu momentum candle. Tempat mula-mula jundam kan. Dia pecah. So dia buy balik. Dia dah buy, dia nak menghala ke mana. Kadang-kadang dia masuk resistant, lepas tu dia jundam balik. Nak sell kat sini pun macam biasa. Dia kena pecah satu zone, dia naik balik baru sell. Benda ni saya gabungkan tau. Saya gabungkan dengan cara main direction end to end. Lepas tu cara main trend. Maknanya apa yang saya cuba sampaikan is, kalau bila main trend ni, kita kena follow trend. Follow trend. Faham? Jangan main reversal. Jangan dekat support buy. Dekat resistance sell, jangan. Sebab harga tengah, contohnya support kan. Harga masuk support dengan direction sell. Direction menurun. So korang kena tunggu dia naik dulu, baru korang buy. Faham? Jangan main reversal. Jangan asal di tengah turun je, korang ingat, okay aku nak buy ni, nanti shadow pucuk naik. Jangan. Biar kerja tu, biar benda tu berlaku dulu, baru korang masuk. Faham tak? Yes. Okay, saya bagi contoh satu momentum candle Okay, sekejap. Saya clear sekejap. Saya tak boleh clear Tak apalah. Oh, tekan ni. Apalah. Semua faham Saya bagi satu contoh momentum candle Ni contoh. Nampak tak? Sekarang direction tengah sell. Okay, saya cuba buat H1 jap. Okay, sini kan. Okay, saya cuba marking. Nampak tak? Kat sini ada satu support. Sekejap. Nampak. Dia pecah tu. Okay. Nampak tak? Harga dah masuk support ni. Tempat kita buy ni. Tapi kita tak boleh terus buy. Faham tak? Kita tak boleh buy. Sebab apa? Nampak tak? Sini ada satu candle. Nampak candle momentum. Candle yang turun merah. Panjang-panjang. Ini nama momentum candle. So, untuk kita boleh buy, kita kena bagi dia break ni dulu. Faham tak? Dia dah break. Sini ada satu momentum candle. Nampak? Bila harga dah break, baru kita boleh buy. Nampak? Harga break, datang balik. Dapatlah 30 pip. Benda ni kena sabar sikit lah. Faham tak? Sebab dia penuh. Kita trade dengan strategi lah. Faham tak? Nampak Saya bagi satu contoh momentum candle lagi. Momentum candle tu ada. Nampak sini? Nampak tak? Dia turun, dia pacak dengan kuat kan? Nampak tak? Sini momentum candle. Nampak dia turun, dia bounce. Dia bounce. So kita nak sell, kita kena tunggu dia pecah ni dulu. Baru kita yakin. Baru halal toyiban. Faham tak? Nampak dia turun, kita sell. Nampak dia turun drop. Sini pun boleh jadi momentum candle tak? Nampak? Siapa yang terlepas ni, siapa yang terlepas sini punya entry, kena tunggu dia pecah sini baru selamat. Faham tak? Kalau korang terlepas ni, korang masuk tengah-tengah jalan kat sini, ambil kau. Dia macam tu, faham tak?
So sini boleh sell. Okay, sekarang ni dia masuk support. Nak buy ni. Boleh ke buy? Tak boleh. Sebab tengah turun kuat ni. Buy memang terciduk lah cakap kau. Buy memang sia-sia lah. Kalau tanpa main langgar je kan. Korang tak nampak ke ni? Junam kau-kau ni. Ini yang momentum candle. So dia kena pecah dulu momentum candle ni. Baru kita boleh buy. Nampak? Dia reject. Dia cuba pecah kuat. Nampak? Dia datang balik. Dia naik. Nampak? Nampak dia dah start naik. Macam tadi yang ni naik gagalan. Naik. Lepas tu dia pening balik kan. Jadi nampak? Dia naik. Dia dah naik ni. Dah tahu lah buy. 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 Sampai lebam. So kita nampak momentum candle. Sini ada momentum candle. Sini momentum candle. Sini pun momentum candle. Betul? So kita nak sell. Nampak macam nak sell ni. Tapi gagal. Nampak dia break dia masuk balik. Masuk balik. Masuk balik. Dia terbang balik. Okay. Faham tak? Saya marking momentum candle daripada shadow to body. Okay. Dia macam tu lah. Korang kena blend in tau apa yang saya ajar. Saya ajar daripada direction. Lepas tu main guna trend. Baru masuk SNR atau trendline. Masuk korang setup lah. SND ke indicator ke, faham tak? Kalau korang terus masuk setup dia, confirm sesat. Confirm loss, faham tak? Jadi korang kena faham arah tuju market. Lepas tu kalau korang main SNR je, korang tak main lane, pun sama. Main trendline je pun sama. Kalau korang main direction je pun KO tak? Sebab korang tahu direction, tapi korang tak tahu nak entry kat mana. Jadi korang kena campur-campur. Ada possibility kat sini, possibility kat situ. Okay? Faham tak? Jelas tak? Okay, dah faham kan? Macam ni saya break, saya marking momentum candle. Itu jadi panduan kita pada trend. Jadi nak main reversal boleh, bukan tak boleh main reversal. Harga sampai resistance, kena break satu momentum candle baru sell. Harga dah masuk support, dia kena break satu momentum candle baru buy. Lepas tu kita dah tahu arah tuju market, kita tengok macam mana bila downtrend tu, tengah downtrend gila-gila. Lepas tu apabila bermula satu kenaikan yang baru, kita makin tempat mula-mula SNR dipecahkan tu. Harga kemungkinan besar akan datang situ balik one day. Dan apabila uptrend tu habis, dia dah start buat penurunan yang kau-kau, kita marking balik tempat permulaan yang SNR pecah di atas tu, harga kemungkinan akan datang balik situ. Tapi sambil-sambilkan jarak dia besar atas bawah tu. Kat tengah-tengah tu, korang bolehlah campur trendline dengan SNR. Main guna trend. Faham tak? Macam tu. Okay? M15 ni saya bagi contoh lah. Sebab saya kalau main lower time frame, saya suka main M15. Sebab saya perasan M5 satu laju sangat. Lagi satu M5 banyak tipu saya lah. Kan? Jadi bila main M15 ni kita M15, M30, jadi saya ada banyak masa lah. Kalau saya main M5, saya kena menghadap chat 24 jam. Jadi saya suka main M15. Kalau lower time frame, saya akan sentuh M30, M15, M30, M15. Macam tu dia. Okay? Alhamdulillah lah kalau korang faham apa saya explain. Okay, so macam mana so far? Korang jangan lupa backtest tau. Tak backtest sia-sia je. Okay, saya nak buat kontes ni. Saya nak pilih seorang untuk dapat hadiah bertuah RM100. Okay, so saya nak bagi macam mana lah. Saya fikir sekejap. Korang ada nak buat quiz ke? Kita buat quiz lah, okay? Alright, okay. Mana aku punya? Ni.
Okey, saya ambil contoh. 1.48992. Okey. Ni pemenang seorang je tau. Okey, buy Eurocat 148,992. SL 45 pip. Berapa? Siapa boleh jawab? Okey. Syamsul menang. Laju Syamsul, apa nama akaun Telegram? Syamsul FTT Alright. FFTT. Okey, baik. Saya akan bagi kat VIP. Tahniah Syamsul. Okey. So duit tu nanti boleh spend lah Alright guys, saya tamatkan kelas malam ni Okay, sebelum saya tamatkan, boleh tak kalau korang share feedback dengan direction yang saya ajar? Adakah bagus ke? Rasa ilmu ni bermanfaat tak? Korang tulislah. Alright guys, thank you so much. Okay, selamat malam Okay. Jadi saya tutup kelas malam ni Assalamualaikum. Saya halalkan semua ilmu. So korang minta maaf kalau ada kekurangan